Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara elemen yang diharamkan dan mungkin berlaku. Yang pertama adalah qab yang tidak jelas dalam transaksi pertukaran mata wang. Sebelum itu, qab adalah tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang atau menguasai barang yang dihibahkan oleh penghibah dan menjadikan barang tersebut sebagai milikannya. Qab juga merupakan keperluan kepada hibah itu berkuat kuasa dan penerima hibah melakukan tasarruf. Maka, qab yang tidak jelas dalam transaksi pertukaran mata wang. Yang pertama adalah mata wang yang dibeli ketika membuka posisi tidak akan dikreditkan ke dalam akaun pedagang. Seterusnya, keuntungan yang diperolehi daripada kenaikan harga mata wang yang dibeli hanya boleh dikeluarkan dalam nilai USD sahaja. Yang kedua pula, riba melalui rollover. Riba melalui rollover interest. Seperti yang kita tahu, riba bermaksud al-ziyadah, iaitu tambahan. Daripada segi bahasa, bermaksud tambahan atau kenaikan. Riba melalui rollover interest adalah pedagang yang akan dikreditkan atau dicaj sejumlah wang bergantung kepada kadar faedah yang berkuat kuasa dalam industri tersebut. Baiklah, yang ketiga, qard dalam leverage. Qard bermaksud sebuah kontrak pinjaman yang melibatkan dua pihak yang bertujuan untuk kebajikan sosial selain memenuhi keperluan kewangan jangka pendek peminjam. Qard dalam leverage. Leverage disediakan apabila platform atau broker memberikan pinjaman yang lebih tinggi daripada nilai yang dikreditkan ke dalam akaun para pedagang tersebut. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Jadi sekarang saya akan membentangkan tentang elemen haram, iaitu riba, dan juga saya akan membentangkan tentang bentuk perniagaan lain yang terlibat dengan riba. So, antara bentuk elemen perniagaan yang lain yang terlibat dengan riba adalah saham keutamaan, iaitu preference shares. So, ianya adalah saham yang memberikan keistimewaan kepada pemiliknya berbanding pemilik saham biasa. So, pemegang saham keutamaan akan dibayar dividen terlebih dahulu. Benda itu boleh mendorong kepada riba. Seterusnya, pemasaran berbilang tingkat atau multi-level marketing, iaitu MLM. Hukum bermain MLM adalah harus dan tidak bercanggah dengan konsep perniagaan Islam. Tetapi bagaimanapun jika salah langkah dalam membuat perkara MLM ini, ianya boleh bertukar menjadi haram hukumnya. Dan seterusnya, jual beli emas di mana emasnya tidak diperlihatkan. Semasa proses jual beli dalam membeli emas, para pembeli perlu dipastikan wujud jumlah emas yang mencukupi ketika proses jual beli. Ini bagi mengelakkan riba dalam proses jual beli antara peniaga dan juga kepada pembeli. So, sekian, itu saja. Perbezaan antara perniagaan yang halal dengan forex. Penjual dan pembeli hendaklah menjauhi perkara yang diharamkan dalam Islam dan undang-undang negara. Maksudnya, ialah penjual dan pembeli hendaklah menjadi perkara yang dilarang. Menjauhi perkara yang dilarang sama ada ditegah oleh agama Islam atau undang-undang negara ketika berurus niaga. Berserta dengan prinsip urus niaga tanpa riba, perniagaan yang halal ialah interaksi yang antara penjual dan pembeli, ada barangan atau produk untuk dijual, barangan boleh dilihat secara mata kasar, iaitu untuk forex pula, duit sebagai barang dagangan, pertukaran mata wang sahaja, mengharapkan nilai mata wang semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi menjauhi umat Islam dari ilmu haram. Yang pertama ialah pendidikan dan pemahaman. Fahami dengan baik hukum Islam terkait perdagangan forex dan instrumen kewangan lainnya. Pelajari prinsip-prinsip kewangan syariah dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam terkait riba, bunga, spekulasi dan perjudian. Yang kedua ialah hindari riba. Riba bunga adalah praktik yang haram dalam Islam. Hindari perdagangan forex yang melibatkan penggunaan bunga atau swap. Pilihlah akaun forex syariah yang tidak membekal bunga atas posisi yang tahan lebih dari setengah. Yang ketiga ialah hindari spekulasi berlebihan. Hindari perdagangan forex yang didasarkan pada spekulasi semata dan berisiko tinggi. Fokuslah pada investasi jangka panjang dan halal. Yang keempat ialah perhatikan aspek transaksi. Pastikan bahawa transaksi yang anda lakukan dalam perdagangan forex memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hindari transaksi yang tidak jelas atau melibatkan riba yang dianggap haram. Yang terakhir ialah konsultasi dengan ahli kewangan syariah. Jika anda masih meragu atau membutuhkan panduan lebih lanjut, konsultasi dengan ahli kewangan yang memahami prinsip-prinsip kewangan syariah. Mereka dapat memberi saran yang
saran dan panduan yang sesuai dengan persyaratan kewangan Islam. Kesimpulannya, riba diharamkan dalam agama Islam dan dianggap sebagai salah satu dari beberapa larangan utama dalam kewangan syariah. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis riba, baik riba dalam transaksi, pinjaman, investasi atau perdagangan. Pengharam riba didasarkan pada keyakinan bahawa riba merugikan dan tidak adil. Hal ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi kerana menghasilkan keuntungan dari perbezaan bunga tanpa memberikan kontribusi yang produktif. Larangan riba mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk sistem perbankan dan kewangan. Di negara-negara yang mengadopsi prinsip kewangan Islam, lembaga kewangan berusaha menyediakan alternatif bebas riba seperti pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Judi juga diharamkan dalam agama Islam. Di sini didasarkan pada keyakinan bahawa judi melibatkan keberuntungan dan spekulasi yang tidak pasti yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian. Pengharaman judi bertujuan melindungi masyarakat dari efek negatif seperti kecanduan, kerugian finansial dan gangguan sosial. Selain itu, dalam konteks agama, banyak negara juga memiliki undang-undang yang mengatur dan melarang judi untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Meskipun ada pandangan yang mendukung pengharaman riba dan judi berdasarkan aspek moral dan agama, ada juga perspektif yang berargumen bahawa dengan pengaturan dan pengawasan tepat, aktivitas ini dapat diatur secara adil dan bertanggungjawab. Tetapi itu hanyalah sebagai perspektif. Itu saja, terima kasih.